guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Kalau sebelum ini Walaun ya menyerang Perdana Menteri kononnya karena tidak memberikan sebarang bonus ataupun apapun semasa Idul Fitri ini. Sahabat-sahabat semua, ingin saya katakan, dan sebelum itu saya ingin ucapkan tahniah ataupun terima kasih ya kepada Perdana Menteri kita, Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang baru saja ya membuat pengumuman apa? Berita baik ya buat penjawat-penjawat awam ya, dan saya percaya bukan saya pejabat awam tetapi yang berpencen dan yang sebagainya. Jadi ini adalah satu perkara yang amat menggembirakan kita ya, apabila ya rakyat Malaysia, pejabat awam akan menyambut ya Idul Fitri ya dalam masa beberapa hari ini lagi. Jadi sekali lagi sahabat semua, saya ingin membawakan Anda untuk mendengar ya pengumuman sendiri daripada Perdana Menteri kita berkaitan dengan perkara ini. Jadi mari kita tonton video ini. Dikenakan tarif tambahan. Tapi ini tidak mengelak daripada ia menjadi suatu perbahasan di peringkat bawah. Seperti juga SST. Mengapa kita perkenalkan untuk sektor-sektor tertentu dengan banyak pengecualian, transportation, makanan, minuman, restoran, semua dikecualikan. Tapi masih tentunya ada sedikit kesan secara langsung, termasuk sikap beberapa peniaga yang mengambil kesempatan. Seperti kita tahu, kalau naiknya 20 sen, maka kalau di kedai, naiknya di 50. Dalam perbincangan saya dengan pimpinan Thailand, menarik dia banding Phuket dengan Langkawi. Dia tanya saya, dia tahu, dia ambil fakta. Beras kita lebih murah, tepung lebih murah, gula lebih murah, minyak mentah lebih murah, minyak lebih murah. Tapi harga di Phuket lebih murah dan di Langkawi lebih mahal. Dengan semua ini murah. Jadi dia tanya saya apa alasan rasionalnya. Saya jawab mungkin sewanya atau keuntungan oleh syarikat. Tapi ini masalah-masalah yang kita akan tangani dengan baik. Saya bagi contoh umpamanya, jangan lupa 2021, 2022 sebelum tukaran kerajaan, berapa harga ayam? Sampai RM13 1 kilogram. Sekarang jauh lebih rendah, 9 pada yang 10 RM9.50. Minyak masak 5 kilogram. Ketika itu mencecah RM45. Jadi kawan-kawan saya makan, dia bising, dia lupa. Dia ingat kita pun lupa. Masa dia jaga harga minyak masak itu 5 kilogram 45 hingga RM50. Sekarang sekitar RM27. Sikit kurang atau sikit lebih. Telur ayam, dia tahu heboh dulu, sampai tidak ada telur. Sekarang Alhamdulillah stabil. Dan kita telah menggunakan penyiasat subsidi umpamanya dengan, saya bayangkan, harga ayam turun ketimbang 2 tahun lalu. Tanpa bantuan siling. Maknanya kita boleh selamatkan RM1 bilion hanya dengan pengapungan ayam dalam 1 tahun. RM1 bilion 1 tahun. Beras pun saya tahu masih lagi ada sikit sebanyak masalah, terutamanya beras tempatan. Tetapi ketegasan kita dan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan, harga beras import turun 2 hingga RM3. Itu kerana tekanan dan desakan kita kepada pengimport. Harga beras tempatan memang kurang. Jadi ini jadi isu walaupun dia RM29, RM26, tapi tidak banyak di pasaran kerana jumlahnya tidak mencukupi untuk keperluan. Apa langkah yang kita ambil? Semua central contract untuk tentera, polis, sekolah, asrama dan sebagainya, kita guna beras import supaya beras murah tempatan itu
boleh dimasukkan dalam pasaran. Itu langkah-langkah yang kita ambil, yang belum diambil sebelum ini. Baik. Ini saya nak jelaskan ini. Di samping itu kita teruskan dengan bantuan tunai STR. Ya. STR 2024 ditambah untuk membantu kalau 2023 9 juta penerima manfaat 60% rakyat dewasa negara kita. Kalau peruntukan sudah lihatnya 2023 8 bilion ringgit. Ini tambahan daripada sebelumnya. Tahun ini 10 bilion ringgit STR. Itu grant cara langsung kepada rakyat. Maknanya kadar maksimum kalau tahun 2023 RM3,100 satu keluarga. Sekarang RM3,700. Kalau kategori bujang, ada bujang ni. 2023 RM350, 2024 RM500. Ya, jadi fasa 1 kita dah bayar bulan Januari RM500. Dan insya-Allah pada fasa 2 kita akan keluarkan salurkan pada 3 April. Ya. Jadi itu pun ditingkatkan daripada RM1.26 bilion kepada RM1.5 bilion. Walaupun STR tidak semua dapat, mana kategori yang rendah dapat. Ya. Peguam negara tak dapat. Kemudian kita ada sumbangan asas rahmah, SARA. Kita mula salurkan untuk 2024 Januari. Itu pun kita meningkat, saudara. Kita ada kekangan kewangan, tetapi saya tahu tentang masalah yang dihadapi oleh rakyat. Jadi, ya, soal kritikan biasa dalam politik saya faham. Tapi untuk mengatakan kita tidak faham, tidak prihatin, tidak betul. Jadi saya minta saudara tolong jelaskanlah. Walaupun penjawab awam tidak semestinya campur arus politik. Ini soal dasar kerajaan. Dan bagi fakta dia. Kalau tidak, seolah tak ada buat apa. Ada yang mengatakan, sejak kerajaan Madani ini, tidak ada apa pun yang dilakukan. Dan sebagai mawalaun, ya, benar. Sebab itu saya sengaja nak ulang beberapa kenyataan fakta ini. Umpamanya, SARA. Peningkatan itu tinggi sebab SARA ini kumpulan rentan yang pendapatan yang paling rendah. Peruntukan meningkat 5 kali ganda. 2023 130 juta. 2024 700 juta ringgit. Penerima dulu 2023 hanya miskin tegar 210,000 orang yang terima. Untuk 2024 kita tingkatkan dari miskin tegar yang dapat dah STR ni, tetapi kita tambah lagi miskin tegar dan miskin 700,000 orang yang peroleh. Ya. Dan kadar SARA pun dapat kalau meningkat dari RM600 ke RM1,200. Baik. Yalah ini semua, tapi yang pejabat awam dapat apa? Ya. Biasa. Sebab tu saya dalam bincang pembendaraan nak bagi bulan lalu, nak bagi sebelum raya RM2,000 tu. Kita silap, kita bagi awal. Jadi dia bila saya jumpa semalam, jumpa pejabat awam, macam mana Mas? Ada yang seorang dia malu-malu sikit. Tak apa, kita faham tu si. Seorang lagi kata, dah habis belanja tu si.
Saya rasa memang KPPA plan sudah jawab macam tu. Jadi, saudara juga harus tahu bahawa penambahan itu 2022 bila saya ambil list dia tambah sedikit, 2023 kita tambah jadi RM1,700 untuk tahun 2023. Tahun 2024, RM2,000. Alhamdulillah cukup. Tapi saya keliling, saya ke Pahang, pergi pasar Ramadan, tiap tempat selain pada iftar, sebelum tu saya pergi pasar Ramadan. Saya lihat perniagaan, jualan rahmah masih aktif. Terima kasih kepada kementerian yang berkenaan. Jadi kalau orang katakan mahal apa sebagainya, memang jualan yang RM5, maka itu memang kekal. Di beberapa puluh gerai yang ada. Semalam di Sarawak dengan TPM. Petang ni di Perlis. Tapi di semua tempat saya lihat, kalau penjawat awam tu masih mengeluh. Saya belum bagi tahu KSN gini. Sebab dia nak sebut dia segan itu. Bila dia sebut saya jawab RM2,000 dah dapat cukup. Jadi orang pun diam. Tapi dalam hati tu saya tengok berdegup. Jadi oleh itu, walaupun ya, saya mula tadi apa? Saya mula tadi kerangka besar, hutang sekian, defisit sekian. Perdana Menteri tak ambil gaji lagi. Ya. Tapi masalahnya real. Ya. Baru ni persekolahan, kos sara hidup meningkat sedikit. Jadi minta saudara doa lah. Supaya politiknya stabil, dasar ekonomi jelas, pelaburan domestik dan asing bertambah, supaya kita boleh pertimbangkan. Jadi pada hari ini, bersamaan 21 Ramadan 1445, saya ingin mengumumkan bahawa bantuan khas keuangan ditangguh ke tahun depan. Okey, kerajaan bersetuju menyalurkan bantuan khas keuangan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada semua penjawat awam grade 56 ke bawah. Sekali lagi, peguam negara terlepas, termasuk lantikan kontrak, dan RM250 kepada semua pesara kerajaan, termasuk veteran berpencen dan veteran yang tidak berpencen. InsyaAllah saya telah maklum kepada perbendaraan supaya BKK Aidilfitri disalurkan mulai Jumaat ini 5 April 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbaik sahabat-sahabat semua, itu dia pengumuman yang mengejutkan ya daripada Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim ya, baru saja mengumumkan untuk bantuan Aidilfitri. Tahniah kepada penjawat-penjawat awam dan juga untuk pesara ya. Jadi kalau kita lihat media hari ini pun telah melaporkan ya apa yang diumumkan sebentar tadi oleh Perdana Menteri kita, iaitu bantuan Aidilfitri sebanyak RM500 kepada penjawat awam dan juga RM250 kepada pesara. Jadi inilah sahabat semua ya, Perdana Menteri yang begitu cakna kepada keperluan rakyat ya. Kalau sebelum ini ya, Perdana Menteri kita sudah memberikan bantuan sebanyak RM2,000, tambahan lagi RM500, jadi RM2,500 sahabat-sahabat semua. Jadi tahniah kita ucapkan, terima kasih kepada Kerajaan Perpaduan Malaysia Madani
dan juga Perdana Menteri kita dan seluruh kabinet. Jadi sahabat semua, apa pandangan Anda? Anda boleh berikan komen di dalam ruangan komen. Dengan itu, izinkan saya untuk mengundurkan diri. Dan seperti biasa, peribahasa mengatakan, tapapun kangkap, dua ton keinginan. Dalam bahasa Melayanya, tepuk dada, tanya selera. Sekian daripada Alright No Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.